Organisasi yang dipilih dalam tugasan kami adalah organisasi Malaysia Airlines. Malaysia Airlines Berhad MAB sebelum ini dikenali sebagai Sistem Penerbangan Malaysia MAS. Ialah syarikat penerbangan kebangsaan Malaysia yang berpangkalan di Kuala Lumpur. Pada asalnya diasaskan pada 1947 sebagai Malayan Airways. Malaysia Airlines mengendalikan rangkaian perkhidmatan antarabangsa dan domestik berjadual sebagai sebahagian daripada kumpulan syarikat penerbangan yang lebih luas yang termasuk anak syarikat miliknya Firefly dan Maswings. MAB dimiliki sepenuhnya oleh Kerajaan Malaysia melalui dana kekayaan negara Khazanah Nasional. Anak syarikat milik penuh MAB termasuklah Firefly, Maswings dan Amal. Pada Mei 2016, Malaysia Airlines Berhad mengumumkan penubuhan syarikat induk baharu, Malaysian Aviation Group. Malaysia Airlines berdepan dengan masalah pengurusan yang telah memberi impak besar kepada operasi dan kedudukan keuangan syarikat. Di bawah perjanjian kolektif dan dengan kesatuan sekerja, syarikat penerbangan itu hanya membenarkan juruterbangnya terbang maksimum dalam jumlah jam yang lebih rendah setahun berbanding dengan jumlah jam yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengangkutan. Ini menyebabkan syarikat penerbangan itu perlu mengambil lebih ramai lagi juruterbang daripada keperluan sebenar, yang merupakan sebab lebih ramai pekerja diperlukan untuk mengendalikan jumlah pesawat yang hampir sama. Ini menyebabkan syarikat penerbangan itu perlu mengambil lebih ramai jurutera daripada keperluan sebenar. Satu lagi isu pengurusan operasi yang penting ialah perancangan dan pembuatan keputusan yang tidak cekap. Sebagai contoh, pasukan pengurusan telah menandatangani kontrak selama 25 tahun dengan Catering Brahim Airlines. Walaupun Malaysia Airlines mengalami kerugian, mereka tidak dapat mengurangkan perbelanjaan dengan mencari alternatif yang lebih murah kerana penamatan akan membawa kepada pelanggaran kontrak. Selain itu, perancangan yang tidak cekap dalam pengurusan harga dan hasil mengakibatkan kerugian keuangan selama 5 tahun berturut-turut, walaupun selepas syarikat ini mendapat suntikan dana daripada khazanah dalam usaha membantu syarikat penerbangan itu. Dia memberi kesan kepada pertumbuhan dan pembangunan Malaysia Airlines. Ia terdiri pada 4 faktor, iaitu kita pergi kepada faktor politik, iaitu peraturan dan dasar yang tidak menyokong yang dikenakan oleh negara asing tempat Malaysia Airlines menjalankan perniagaannya dan memberikan dan menjejaskan pertumbuhannya secara negatif. Faktor ekonomi pula iaitu persekitaran pelaburan yang kondusif yang menarik pelabur bagi persaingan tambang murah seperti Asia. Faktor sosial pula seperti kewujudan golongan berpendapatan rendah yang inginkan perkhidmatan yang udara yang murah. Situasi ini sudah pasti akan memberikan kesan kepada perkembangan Malaysia Airlines. Faktor teknologi pula seperti sistem tempahan komputer CRS dan sistem pengurusan hasil YMS. Ini memudahkan Malaysia Airlines meningkatkan keupayaan untuk menyediakan perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan kos yang rendah. Antara lain seperti kemudahan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, untuk meletakkan iklan di tepi dalam media sosial tu. Peluang dan ancaman dalam Malaysia Airlines, ia terdiri daripada faktor ekonomi, faktor sosial, perubahan teknologi, isu undang-undang serta aspek alam sekitar. Bagi faktor ekonomi, ia mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap industri penerbangan. Kemelesetan ekonomi baru-baru ini menjadikan pasaran pelancungan melihat tempoh terendahnya. Bagi faktor sosial pula, syarikat penerbangan
juga mencipta nilai sosial seperti perniagaan lain, iaitu penggunaan bahan api. Perniagaan ini mengalami perubahan untuk memenuhi permintaan pengguna yang berubah-ubah. Bagi faktor teknologi, penumpang kini lebih suka mengakses perkhidmatan tiket dan daftar masuk melalui peranti tangan seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Terdapat banyak undang-undang yang dirangka untuk lalu lintas dan keselamatan serta memberi keselamatan penumpang. Banyak undang-undang yang telah dicadangkan yang telah mengawasi syarikat penerbangan dan melayan penumpangnya. Aspek alam sekitar, faktor ekologi memberi impak yang paling besar kepada industri penerbangan. Syarikat penerbangan dikehendaki melabur lebih banyak dalam pesawat yang mesra alam hijau dan jimat bahan api. Perubahan iklim ini memberi impak kepada industri penerbangan kerana syarikat penerbangan kini dikehendaki mengamalkan prosedur penerbangan hijau untuk melindungi alam sekitar. Analisis dalaman yang mempengaruhi pertumbuhan Malaysia Airlines. Persekitaran dalaman ialah persekitaran yang memberi impak secara langsung kepada organisasi. Ini adalah kerana persekitaran dalaman diperlukan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan perniagaan Malaysia Airlines melalui pandangan dan budaya berasaskan sumber. Malaysia Airlines sentiasa menawarkan servis perkhidmatan yang terbaik kepada pengguna yang memilih Malaysia Airlines sebagai pengangkutan mereka untuk pergi ke destinasi yang lain. Daripada segi aspek fungsi pula, Malaysia Airlines juga cuba mengurangkan kos keseluruhan dengan mengurangkan jumlah kos penyimpanan. Kos penyimpanan dalam industri perbuatan mewakili produk yang tidak terjual. Dalam industri penerbangan, kos penyimpanan mewakili penerbangan pesawat dengan tempat duduk kosong yang mengurangkan keuntungan penerbangan. Salah satu strategi yang telah digunakan pakai oleh Malaysia Airlines untuk menjadi satu daripada syarikat penerbangan yang paling berjaya di dunia adalah strategi kepemimpinan efektif. Aspek yang seterusnya adalah budaya organisasi. Ia membolehkan organisasi ini berfungsi dengan baik untuk dianggap sah dan kekal relevan di dalam pasaran industri. Strategi perniagaan Malaysia Airlines tertumpu kepada penyediaan kemudahan yang terbaik untuk keselamatan pengguna di dalam maupun di luar negara. Selain itu, Malaysia Airlines kini mendominasi industri penerbangan di rantau ASEAN dan telah merivalisasikan industri penerbangan kerana kebanyakan pesaing mereka yang memberikan servis penerbangan terbaik menjadikan harga yang jauh lebih tinggi daripada mereka seperti Qatar Airlines. Dari segi operasi Malaysia Airlines menggunakan lebih sedikit masa di darat dan lebih banyak masa di udara. Ia sekaligus membantu syarikat mengekalkan kos lebih rendah di dalam operasi Malaysia. Formulasi strategi antaranya ialah kekuatan. Malaysia Airlines mempunyai nama yang kukuh. Ia mempunyai reputasi yang baik dan pasaran yang besar dikelilingi dunia semenjak ditubuhkan lebih 20 tahun yang lalu. Oleh itu, ia mempunyai hubungan rapat dengan kepercayaan pelanggan. Syarikat penerbangan ini terbukti bukan sahaja popular di kalangan Asia Pasifik tetapi juga antarabangsa kerana kualitinya yang tinggi, perkhidmatan yang tinggi dan kemampuan dalam menyediakan pelanggan dengan nilai dan faedah yang besar. Malaysia Airlines sebagai syarikat penerbangan telah mempelbagaikan perkhidmatannya di dalam industri lain seperti industri makanan. Ini menunjukkan kreativiti dan kepintaran pasukan pengurusan Malaysia Airlines dalam menghadapi cabaran dan menyelesaikan masalah. Yang kedua ialah kelemahan. Syarikat penerbangan terdedah kepada keadaan tertentu seperti sekatan penerbangan dan ini menyebabkan syarikat terpaksa beroperasi dalam tahap aliran tunai terhad. Justru itu, pentadbiran Malaysia Airlines menyatukan kos rendah operasi dan memberikan gaji yang tidak terlalu tinggi kepada pekerja. Dan yang ketiga ialah ancaman. Salah satu ancaman ialah persaingan dalam pasaran yang terdiri daripada banyak syarikat penerbangan. Persaingan akan wujud. Ini akan mendorong mereka untuk memberikan yang lebih baik untuk pelanggan mereka. Namun pada yang masa yang sama, menimbulkan ancaman kepada Malaysia Airlines. Selain itu, pandemik COVID-19 memberikan kesan kepada syarikat penerbangan kerana langkah-langkah tertentu termasuk sekatan perjalanan terpaksa dibuat oleh pengawal untuk mengawal keadaan. Terdapat 3 cadangan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan perkhidmatan Malaysia Airlines. Okey, pertama meningkatkan strategi korporat.
Antara strategi yang paling sesuai dilaksanakan di peringkat korporat adalah penempatan matlamat yang boleh dicapai oleh organisasi. Matlamat strategi selalunya merupakan objektif yang memerlukan pengagihan sumber yang efektif untuk melaksanakannya. Dalam konteks ini, mewujudkan matlamat yang jelas mampu memberikan gambaran yang lebih baik kepada pekerja dalam usaha mereka untuk melaksanakan kerja mereka dalam organisasi. Malaysia Airlines perlu memastikan operasi organisasi telah menggunakan penetapan matlamat dan strategi yang lebih menyeluruh. Kaedah penetapan matlamat ini muncul sebagai standard baru. Tetapi Malaysia Airlines boleh menggunakan kaedah lain seperti SMART yang boleh merangka matlamat yang lebih khusus dan relevan kepada keperluan organisasi. Kedua, memperbaiki kelemahan dalaman. Syarikat perlu membaiki kelemahan dalaman untuk membolehkan pengurusan dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam konteks ini, sumber dan objektif boleh diperluaskan sehingga ia mampu meningkatkan hasil dan prestasi secara keseluruhan. Dari segi dalaman, Malaysia Airlines perlu menumpukan perhatian dalam latihan dan komunikasi. Kelemahan dalam latihan yang tidak berkesan. Malaysia Airlines perlu memberikan fokus kepada latihan kaki tangan untuk mengatasi masalah pengurusan. Kedua, memperbaiki kelemahan dalaman. Syarikat perlu membaiki kelemahan dalaman untuk membolehkan pengurusan dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dalam konteks ini, sumber dan objektif boleh diperluaskan sehingga ia mampu meningkatkan hasil dan prestasi secara keseluruhan. Dari segi dalaman, Malaysia Airlines perlu menumpukan perhatian dalam latihan dan komunikasi. Kesimpulannya, tanpa penilaian dan kawalan, Malaysia Airlines tidak akan mengetahui di mana silap syarikat. Syarikat Malaysia Airlines juga perlu melaksanakan analisis secara berterusan. Seterusnya ialah kerjasama dengan syarikat lain. Melalui Pakatan Penerbangan, ia telah memasuki Pakatan Syarikat Penerbangan bukanlah satu tugas yang mudah dan perlu diuruskan dengan sangat baik dan berhati-hati. Terdapat beberapa cara bagaimana Malaysia Airlines boleh bekerjasama dengan syarikat yang akan memberikan keuntungan kepada mereka. Pertama, ia boleh menggunakan code share, operasi yang semakin popular di kalangan syarikat penerbangan lain. Perkongsian kod ialah apabila dua syarikat menggunakan maklumat yang syarikat penerbangan disediakan oleh rakan kongsi sebagai miliknya. Ia pernah dilakukan oleh Malaysia Airlines dan ia sememangnya membantu syarikat berkembang dan mula menjadi sangat berdaya saing dan di dalam industri penerbangan. Selain itu, memasuki pakatan ini membolehkan Malaysia Airlines perlu meluluskan kawasan operasi. Code share juga memberi manfaat kepada dua pihak dengan iklan percuma yang disegregakan antara satu sama lain. Dan itu keteraturan penerbangan akan meningkat dan ia akan membawa kepada pendapatan tambahan untuk dua syarikat. Pada masa yang sama, syarikat tidak perlu membeli pesawat atau menambah bilangan pekerja. Kesimpulannya, objektif Malaysia Airlines adalah untuk berubah menjadi pembawa nilai 5 bintang pada masa akan datang. Untuk menjadi pembawa 5 bintang, MAS mesti mempunyai langkah seperti 5 bintang, iaitu kos yang lebih murah, tambang yang lebih kompetitif, menjana lebih banyak pelanggan dan pendapatan, dan mengembangkan rangkaiannya. Untuk mengatasi kelemahan Malaysia Airlines, satu kajian dijalankan untuk mengenal pasti laluan yang tidak menguntungkan bagi MAS.
serta menghentikan penerbangan ke destinasi untuk meminimumkan kerugiannya dan memberi tumpuan kepada laluan